Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 membentangkan berkenaan dengan falsafah rukun negara. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, saya Ahmad Sakib bin Ahmad Rushdi, kedua Ahmad Afifi bin Norbit, seterusnya ketiga Ni Abdul Hafiz bin Ni Azimat. Sejarah rukun negara. Rukun negara merupakan satu ideologi yang tercipta ekoran daripada berlakunya peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada tanggal 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan satu bukti berlakunya permusuhan perkauman yang sangat dahsyat pada suatu ketika dahulu. Permusuhan dan perbalahan ini berlaku akibat ketidakadilan layanan yang diterima oleh pelbagai kaum yang berada di negara ini. Ia mula berakar umbi sejak daripada pemerintah British, kemudian diteruskan dengan penjajahan Jepun yang ternyata memberi layanan istimewa kepada kaum Melayu. Keadaan demikian telah menjadi barah sehingga tercetusnya peristiwa ini. Masyarakat Malaysia seharusnya mengambil iktibar dan pengajaran daripada peristiwa tersebut agar negara terus berada dalam keadaan aman dan makmur. Oleh itu, masyarakat perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip rukun negara yang telah ditetapkan. Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat ekoran daripada huru-hara tersebut semasa darurat negara ditadbir oleh gerakan Majlis Gerakan Negara, iaitu Megeran. Kemudian Megeran telah menubuhkan Majlis Perundangan Negara yang bertanggungjawab untuk menggubal rukun negara. Rukun negara merupakan ideologi negara dalam membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Objektif dan prinsip rukun negara. Rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan negara. Rukun negara terbagi pada dua. Yang pertama, bahagian pertama iaitu bahagian menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Pertama, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Kedua, memelihara satu cara hidup demokratik. Dan yang ketiga, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Seterusnya, membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Seterusnya, membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Bahagian yang kedua ialah menggariskan 5 prinsip rukun negara yang berikut. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Keempat, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan kepada undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Bagi mencapai objektif rukun negara agar diterima oleh rakyat, pihak kerajaan bertanggungjawab telah menubuhkan antaranya Majlis Perpaduan Negara dan juga memasukkan unsur-unsur rukun negara di dalam agensi kerajaan dan juga badan-badan pertubuhan bukan kerajaan. Selain itu, unsur-unsur rukun negara ini juga telah dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Perkara ini adalah bagi mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Namun begitu, pada pandangan Tun Abdul Razak, orang yang bertanggungjawab dalam membina rukun negara menjelaskan bahawa tanggungjawab untuk mengamalkan rukun negara itu bukan sahaja terletak pada para pelajar dan murid-murid sekolah. Anggota-anggota dewasa, ibu bapa, pemimpin kaum, guru-guru dan seterusnya orang ramai mempunyai tanggungjawab yang sama untuk memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Terdapat satu kajian yang telah dijalankan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pada tahun 2019 tentang tahap pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap rukun negara. Daripada data kajian tersebut menunjukkan
tahap pemahaman responden terhadap rukun negara mengikut etnik iaitu Melayu, Cina dan India dan lain-lain kaum. Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai tahap pemahaman mengenai rukun negara yang tinggi. Walau bagaimanapun masih terdapat sebahagian orang yang berada pada tahap sederhana dan hanya segelintir orang sahaja mempunyai tahap yang rendah dalam pemahaman terhadap rukun negara. Manakala mengikut etnik kumpulan, kaum Melayu mempunyai tahap pemahaman yang lebih tinggi dengan 62.9%, diikuti kaum Cina dengan 26% dan kaum India dengan 9.5%. Daripada dapatan kajian tersebut juga menunjukkan bahawa tahap pemahaman terhadap rukun negara masyarakat dari kaum Melayu adalah lebih tinggi berbanding daripada kumpulan etnik lain. Ini adalah kerana pemahaman terhadap rukun negara berkait dengan semangat patriotisme, iaitu bermaksud semangat cintakan negara. Berdasarkan daripada kajian yang dilakukan oleh sekumpulan yang lain mendapati bahawa semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda dan masyarakat Melayu yang terlibat adalah sederhana juga secara keseluruhannya. Data kajian daripada Jabatan Perpaduan Negara itu juga menunjukkan bahawa tahap penghayatan menunjukkan bahawa majoriti masyarakat di Malaysia berada pada tahap sederhana dalam menghayati rukun negara, manakala pada tahap tinggi pula berada pada kedudukan kedua yang menghayati rukun negara. Manakala mengikut kumpulan etnik pula, masyarakat Melayu tentulah mempunyai tahap penghayatan yang lebih tinggi, diikuti dengan kaum Cina dan kaum India. Kajian tersebut juga menunjukkan bahawa tahap penghayatan terhadap rukun negara masyarakat Melayu adalah lebih tinggi daripada kumpulan etnik lain. Ini menunjukkan masyarakat Melayu telah menerapkan nilai-nilai murni rukun negara dalam kehidupan hariannya. Secara tidak langsung, dengan adanya penghayatan terhadap rukun negara, mampu mendidik seseorang itu lebih menghormati kaum-kaum lain. Sehubungan dengan itu, masyarakat Melayu lebih memahami dan menghayati terhadap informasi yang berkaitan dengan perpaduan serta nasionalisme. Secara keseluruhannya, kajian yang dilakukan oleh Jabatan Perpaduan Negara itu menunjukkan penghayatan masyarakat terhadap rukun negara pada tahap yang sederhana. Walau pelbagai usaha telah dilakukan. Jadi untuk meningkatkan penghayatan terhadap rukun negara adalah amat penting bagi mempertingkatkan peneguhan jati diri nasional dalam kalangan masyarakat majmuk, dan secara tidak langsung dapat mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan budaya barat ataupun kuasa asing. Penjajahan minda, kuasa asing seperti anasir-anasir neo-imperialisme boleh menjadi ancaman dalam pembangunan dan pembentukan negara bangsa jika kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap rukun negara. Elemen negatif yang disalurkan menerusi neo-imperialisme budaya secara tidak langsung boleh mempengaruhi sikap, persepsi dan perilaku terhadap budaya barat. Oleh itu, penghayatan terhadap prinsip rukun negara membantu membentuk jati diri nasional yang utuh dan teguh dalam menjalani kehidupan serta memupuk semangat patriotisme. Jika elemen-elemen yang terdapat dalam rukun negara tidak dapat dihayati dengan baik oleh masyarakat kini, maka masalah kecelaruan identiti nasional dan salah laku jenayah dapat diatasi. Kesan atau implikasi rukun negara dalam kehidupan masyarakat. Rukun negara memberi kesan yang mendalam dalam membentuk perpaduan yang kukuh dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Perpaduan bermaksud satu keadaan di mana rakyat Malaysia dari pelbagai kaum, budaya dan etnik hidup dengan aman dan harmoni sebagai bangsa bersatu dengan memberi komitmen penuh kepada rukun negara. Oleh itu, masyarakat di Malaysia perlu bersatu padu antara satu sama lain. Terdapat beberapa kesan sekiranya rukun negara diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, keadaan negara lebih harmoni. Jika kita kembali kepada tahun 1969 ketika peristiwa 13 Mei,
Ketika itu, keharmonian dan perpaduan antara kaum berada pada tahap yang paling teruk apabila pertelagahan antara kaum menyebabkan kematian, kecederaan dan kacau bilau. Oleh itu, prinsip-prinsip di dalam rukun negara jelas merupakan nadi kepada keharmonian dan perpaduan demi memastikan kesejahteraan dan keamanan di Malaysia. Yang kedua, sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia juga akan lebih ke hadapan sekiranya rukun negara diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Seperti mana yang kita tahu, misi Kementerian Pelajaran Malaysia ialah membangunkan pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia, di samping memperkembangkan potensi individu dan memenuhi aspirasi negara. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang stabil. Sebagai contoh, dalam sektor pekerjaan, iaitu tidak akan berlaku pilih kasih untuk mengambil pekerja dan tidak mengambil pekerja yang berlainan kaum. Hal ini demikian kerana perasaan yang tidak was-was dan tidak curiga antara satu sama lain kerana telah menghayati rukun negara dengan baik. Hubungan yang harmoni antara mereka tidak menyebabkan pertelingkahan. Oleh itu, pihak-pihak yang ingin melabur di syarikat mereka tidak akan bimbang untuk melabur kerana hubungan yang akrab antara mereka tidak akan menyebabkan huru-hara ataupun perbalahan antara kaum. Yang keempat, masyarakat yang bermoral. Rukun negara yang kelima telah memberi kesan dalam membentuk masyarakat yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan dalam masyarakat. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam perhubungan antara satu sama lain di dalam masyarakat di negara ini. Masyarakat yang mempunyai sifat tersebut dapat menjauhkan diri daripada terlibat dengan sebarang provokasi yang dimainkan. Kesannya akan melahirkan masyarakat yang bermoral tinggi di kemudian hari. Secara kesimpulannya, peningkatan kesedaran terhadap kepentingan rukun negara secara komprehensif adalah penting bagi meningkatkan lagi tahap penghayatan terhadap rukun negara. Selain itu, memberikan pendedahan awal terhadap pendidikan patriotisme melalui subjek sejarah di sekolah akan melahirkan rakyat yang semakin prihatin untuk memikirkan hal ehwal negara. Ikatan persefahaman antara pelbagai kaum yang menjadi tugu penggerak negara yang penting. Ikatan ini bukan terbina hanya sekelip mata sahaja. Ia memakan masa yang begitu lama. Bagi mewujudkan perpaduan generasi kita, kini seharusnya peka dengan rukun negara dan menghayati erti yang sebenarnya kewujudan rukun negara. Ini kerana rukun negara bukan hanya untuk dihafal atau diikrarkan dan diterapkan dalam kehidupan seharian warga negara Malaysia. Semangat rukun negara ini perlu diteruskan kerana ia sangat relevan dalam menangani krisis negara, tidak kira ancaman dari dalam dan luar negara. Dengan berpegang teguh kepada prinsip rukun negara, mampu menjadi rakyat Malaysia yang bersatu padu, kukuh dan berwibawa bagi menghadapi apa sahaja cabaran. Rakyat Malaysia berekrar Lima dekad berlalu, rakyat Malaysia mengukuh tekad memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Di-Tuan Agong keempat, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin, mengisytiharkan rukun negara bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-13 pada 1970. Pembentukannya mengikut acuan rakyat Malaysia hasil perundingan Majlis Gerakan Negara Magelang bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang harmoni. Rukun negara menyatukan kita semua untuk Malaysia yang maju dan progresif. Kepercayaan kepada Tuhan. kepercayaan kepada Tuhan,
kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan.